Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Afifah Islam bin Muhammad Nawi. Nombor metrik di 201910899061. Hari ini saya akan menerangkan mengenai dengan perbandingan antara teori utilitarianism dan juga teori egoism. Okay, sebagai pengenalan, teori utilitarianism dan juga egoism merupakan cabang kepada teori teleological. Teleological berasal daripada perkataan telos, iaitu matlamat. Teleological melihat sesuatu, nilai itu betul atau salah bergantung kepada akibat atau kesan sesuatu perbuatan. Maknanya teleologi menilai sesuatu perkara itu ataupun perbuatan itu baik ataupun buruk mengikut kesan ataupun akibat yang akan diperolehi. Seterusnya, teleological menekankan kepada hasil akibat sesuatu tindakan. Perbuatan yang banyak memberi kebaikan perlu dilakukan. Oleh yang demikian, teleologi menekankan perbuatan yang banyak memberi kebaikan perlu dilakukan. Pendokong dan pengasas utilitarianism iaitu Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. Utilitarianism berasal dari perkataan utility iaitu berguna. Menekankan melakukan tindakan untuk mendapat keseronokan atau kebaikan untuk ramai orang atau pihak. Maknanya, utilitarianism ini menekankan kepada perbuatan ataupun tindakan yang banyak memberi manfaat kepada keseluruhan manusia ataupun orang ramai. Manakala egoism diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Egoism menekankan unsur individualistik. Mengutamakan nilai baik itu adalah yang menguntungkan diri sendiri, manakala nilai buruk itu adalah yang merugikan diri sendiri. Egoism lebih kepada nilai yang mana bersifat individualistik. Individu tersebut melakukan perbuatan yang mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan apa kesan kepada orang lain. Seterusnya ialah kewajaran. Semua perbuatan atau tindakan yang berlandaskan kepada kedua-dua teori ini adalah dikira wajar dan bermoral. Apa-apa sahaja tindakan ataupun perbuatan seseorang itu yang berlandaskan kepada teori utilitarianism dan juga kehendak teori egoism, ia adalah tindakan yang bermoral dan juga beretika. Pertama, untuk utilitarianism, tindakan atau perbuatan yang memberi keseronokan dan kebahagiaan kepada ramai orang adalah wajar. Kita bagi contoh. Sekumpulan pemuda kampung telah merompak salah seorang orang kaya di kampung sebelah kerana amat memerlukan wang untuk membantu penduduk kampung mereka yang dilanda kesusahan yang amat sangat. Di sini kita melihat konsep utilitarianism, yang menggunakan konsep utilitarianism iaitu merompak satu pihak, seseorang pihak itu demi untuk mencapai manfaat kepada ramai orang. Dia merompak di satu rumah dan dia memberi manfaat kepada ramai orang. Yang kedua, untuk egoism, perbuatan yang berlandaskan untuk kepentingan diri sendiri adalah wajar dan bermoral. Egoism itu sendiri berkonsepkan unsur individualistik yang hanya mementingkan kepada diri sendiri. Egoism telah pun menekankan kepada egois agar bertindak, melakukan tindakan atau perbuatan hanya memikirkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan kepada orang lain. Manusia tidak perlu memikirkan tentang orang lain. Manusia hanya perlu untuk memikirkan tentang kepentingan yang akan diperolehi oleh dia. Sebagai contoh, sekumpulan pembalap menebang pokok sesuka hati di bukit semata-mata ingin mendapat keuntungan nilai material diri sendiri tanpa memikirkan kesan buruk ataupun negatif yang dihadapi oleh pihak sekeliling. Bermakna pihak pembalap tersebut hanya memikirkan keuntungan yang akan mereka perolehi tanpa memikirkan kesan ataupun akibat yang akan orang sekeliling ataupun masyarakat setempat hadapi.
Jadi menurut egoism, tindakan pembalak tersebut adalah tindakan yang bermoral. Seterusnya ialah hujah. Yang pertama, kita pergi kepada utilitarianism. Jeremy Bentham telah merumuskan teori utilitarianism sebagai the greatest happiness for the greatest number, iaitu kebahagiaan yang terbesar adalah untuk manfaat kepada ramai orang. Seterusnya, Mill memperkenalkan konsep kebahagiaan tertinggi, the ultimate happiness principle, iaitu Mill memperkenalkan konsep yang mana ada tahap untuk mencapai manfaat ataupun keseronokan yang diperolehi. Seterusnya, Bentham menyamakan semua jenis kebahagiaan lebih berkisar dalam kehidupan berpolitik dan perundangan. Berpolitik untuk mengekalkan pengaruh sebagainya. Yang seterusnya, Mill membezakan kebahagiaan, yang mana tadi dia membezakan antara tahap bawah, sederhana dan yang tertinggi. Untuk kritikan, pertama, utilitarianism menyamakan keseronokan dan kebahagiaan. Sebaliknya kritikan, keseronokan melibatkan perasaan yang agak khusus dan tidak mendalam, sedangkan kebahagiaan, kepuasan jangka panjang dan mendalam. Untuk kritikan yang kedua, iaitu mengukur perasaan manusia menggunakan kalkulus hedonistik sebagaimana yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Tiada manusia boleh memberikan jumlah perasaan yang tepat kerana jumlah perasaan ini tidak boleh diukur dan juga disukat. Yang ketiga, untuk kritikan utilitarianism, memaksimumkan keseronokan dan meminimumkan kesakitan. Dalam situasi tertentu, membenarkan tindakan yang kejam atau tidak baik. Di sini ianya bertentangan dengan prinsip keadilan. Yang keempat, manusia mesti mengejar keseronokan dan mengelak kesakitan. Kesakitan adalah sesuatu yang wujud secara semula jadi. Kesakitan ini ada di mana-mana dan di apa-apa sahaja keadaan suasana. Kita tidak boleh lari ataupun mengelak daripada kesakitan. Sebaliknya kita boleh hadapi dan juga kita boleh mengatasi kesakitan tersebut. Hujah yang kedua ialah untuk egoism. Tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruism, iaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Altruism tidak ada sifat, egoism tidak ada sifat seperti itu. Sebaliknya, egoism adalah menekankan kepada tidak perlu memikirkan kepentingan orang lain. Sebaliknya memikirkan hanya untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Yang kedua, Nietzsche memperakui nilai sesuatu sistem peraturan, tetapi beliau menentang peraturan mutlak. Peraturan mutlak adalah peraturan yang menyekat individu tersebut untuk bertindak sendiri. Ia mencekam individu tersebut. Peraturan mestilah bersifat individualistik. Yang ketiga, Nietzsche berpendapat etika mesti berdasarkan kepada individu, bukan berdasarkan kepada etika. Jika etika tidak berlandaskan individu, adalah kehidupan seperti membunuh diri. Semakin diikuti, semakin lama tidak berkeyakinan pada diri. Individu yang mengikuti etika tanpa berlandaskan kepada individu, ianya dianggap sebagai seperti membunuh diri. Dan lama-kelamaan dia tidak yakin pada dirinya sendiri bahawa dia boleh untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Sebaliknya, dia hanya mengikut kepada etika. Untuk perbandingan pula, utilitarianism dan juga egoism. Utilitarianism, prinsip kebahagiaan terbanyak, iaitu kebahagiaan ataupun keseronokan itu adalah untuk ramai orang ataupun masyarakat. Manakala egoism menolak konsep dosa pahala dalam peraturan moral kerana mereka berhak untuk melakukan sebarang perbuatan ataupun tindakan sama ada ianya baik ataupun buruk mengikut kehendak diri mereka sendiri. Yang kedua untuk utilitarianism ialah kesan kepada majoriti masyarakat. Maknanya kebahagiaan dan juga keseronokan yang dilakukan itu memberi kesan yang baik kepada majoriti masyarakat ataupun orang sekeliling. Manakala egoism pula kesan hanya kepada individu. Individu sahaja yang mendapat kesan. Egois melakukan perbuatan ataupun tindakan yang mementingkan diri sendiri, maka kebaikan tersebut hanya untuk
individu tersebut sahaja. Yang ketiga, utilitarianism untuk kepentingan masyarakat. Kerana utilitarianism ni konsepnya mengutamakan kebahagiaan dan juga keseronokan itu untuk ramai orang. Maka dia amat penting kepada masyarakat, memberi kepentingan kepada masyarakat. Manakala egoism untuk kepentingan ataupun manfaat individu sahaja. Individu yang melakukan perbuatan itu sahaja yang mendapat manfaat ataupun keuntungan. Yang keempat ialah utilitarianism mengabaikan kepentingan individu. Kerana apa? Kerana utilitarianism ini konsepnya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk orang ramai, bukan mengejar sesuatu itu untuk kepentingan diri sendiri. Egoism boleh memberi kesan baik dan keburukan kepada orang lain. Maknanya kesan dia melakukan perbuatan yang baik, tetapi pada masa yang sama perbuatan yang baik itu hanya untuk kepentingan diri dia sahaja, manakala orang sekeliling mendapat kesan yang buruk dan negatif lah. Yang kelima ialah utilitarianism moral dinilai oleh pihak autoriti, iaitu badan yang bertanggungjawab ataupun badan yang berautoriti lah. Manakala egoism moral dinilai oleh diri sendiri. Maknanya diri sendiri yang boleh menilai sesuatu itu baik ataupun buruk. Kalau baik maka kena lakukan, kalau buruk tak boleh dilakukan. Baik dinilai kerana memberi manfaat dan juga kepentingan kepada diri sendiri. Kalau merugikan diri sendiri, maknanya ia adalah nilai yang buruk. Seterusnya untuk refleksi, tindakan yang bersandarkan kepada teori utilitarianism dan juga teori egoism adalah tindakan yang bermoral mengikut kedua-dua teori tersebut. Pertama, utilitarianism mementingkan kebahagiaan ramai orang. Pada masa yang sama, utilitarianism telah pun meminggirkan hak golongan minoriti. Di sini ianya tiada prinsip keadilan. Sebaliknya, sepatutnya ia mempunyai prinsip keadilan dalam teori. Kerana teori ini lebih mementingkan hak golongan majoriti, maka ia mengetepikan hak golongan minoriti. Melakukan perbuatan ataupun tindakan yang jahat buruk demi keseronokan dan kebahagiaan untuk ramai orang. Tidak kisahlah tindakan tersebut baik ataupun buruk, asalkan dia memberi kebahagiaan kepada manfaat untuk ramai orang. Yang kedua, untuk egoism, mementingkan kepentingan individu semata-mata pada masa yang sama mungkin merugikan pihak lain. Ianya tiada sifat altruism kerana tidak boleh mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Sebaliknya, egoism ini dia mementingkan dirinya sahaja. Melakukan perbuatan atau tindakan yang jahat ataupun buruk demi kepentingan diri sendiri. Tak kisah kepada sebelah pihak lain, asalkan ianya dapat mementingkan kepentingan diri sendiri. Walaupun ia mendatangkan keburukan kepada pihak lain. Sebagai penutup, kesimpulannya kita dapat melihat bahawa setiap kedua-dua teori ini mempunyai kelemahan dan juga kelebihan masing-masing, dan kita boleh mendasarkan kepada mana-mana teori untuk melaksanakan pelbagai tindakan dan juga perbuatan kita. Dan juga kedua-dua teori ini mendapat kritikan dari pelbagai pihak. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.